Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Asas kemampanan dan kesejahteraan sesebuah negara bersandar kepada pengukuhan sistem nilai, budaya, akhlak dan relevansi agama, bukan pembangunan fizikal semata-mata. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata pembangunan negara yang mengangkat konsep madani sebagai cara hidup membentuk masyarakat serta generasi pemimpin masa depan yang memiliki nilai-nilai positif, amanah dan berintegriti. Tanggungjawab generasi sekarang ialah memberikan pengisian yang boleh membetulkan landasan hidup kita dengan nilai, manfaatkan daripada pengalaman kepintaran pentadbiran Barat atau Inggeris, tetapi mengembalikan keyakinan, nilai dan akhlak yang sesuai dengan keyakinan kita dan sesuai dengan negara Malaysia. Itulah mengapa saya katakan madani itu diperlukan dalam konteks ini, mengekalkan yang baik tetapi memberi pengisian yang baru. Perdana Menteri menyampaikan amanat dan merasmikan kolokium madani Perkhidmatan Awam di Putrajaya. Program bertujuan memperkasa penghayatan nilai-nilai madani mengikut acuan seimbang duniawi dan ukhrawi. Pentas Minggu Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di San Francisco, Amerika Syarikat minggu depan akan diguna sebaik mungkin oleh Malaysia untuk laksana tanggungjawab dalam suarakan pandangan berhubung krisis Palestin-Israel. Perdana Menteri Bahagian pun berkata beberapa perkembangan berkaitan krisis itu perlu dibincangkan terlebih dahulu. Kita akan bincangkan beberapa teman dan kita akan jalankan tanggungjawab kita sebaik mungkin. Dalam pada itu, pengguna semua platform media sosial di negara ini diingatkan supaya menjaga kesihatan mental dan emosi masing-masing ketika melayari berita serta gambar dari Gaza. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil turut menasihatkan pengguna yang berasa terganggu dari segi mental dan emosi dengan perkara tersebut supaya mendapatkan khidmat kaunseling daripada pakar. Kita pada waktu ini selalu menerima banyak berita yang agak hibur, agak menggusarkan, merisaukan, menyedihkan dari Gaza, dari Palestin. Jadi aspek kesihatan mental juga perlu kita tingkatkan, kerana kadang-kadang apa yang kita lihat dalam media sosial tu dia unfiltered. Jadi gambar-gambar kematian, gambar-gambar yang mungkin boleh meninggalkan kesan kepada kita, apatah lagi kepada golongan kanak. Bermula hari ini, masjid utama di bawah Seliaan JAKIM iaitu Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin diarah membaca doa kunut nazilah dalam setiap solat fardu. Arahan turut meliputi masjid dan surau di bawah pentadbiran Jawi bagi mendoakan keamanan di Palestin. Menteri GJPM Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar mengecam perbuatan tidak berperi kemanusiaan Zionis Israel yang melancarkan serangan berterusan ke atas Gaza. Rakyat Malaysia juga diseru terus menghulurkan bantuan dan sokongan dalam pelbagai platform sebagai bukti solidariti kepada rakyat Palestin. Dalam perkembangan lain, kenaikan kadar cukai tambah nilai di Arab Saudi antara punca peningkatan kos mengerjakan haji dari 5 kepada 15%. Menurut Datuk Dr. Muhammad Naim, kenaikan itu tidak dapat dielakkan ekoran terdedah kepada faktor di luar kawalan tabung haji. Antaranya kadar inflasi dan percukaian di Arab Saudi termasuk kadar tukaran mata wang ringgit berbanding rial dan dolar Amerika. Selain projek pembesaran yang berterusan di Mekah serta Madinah dan bagi mengurangkan bebanan, TH terus memberi bantuan keuangan kepada jemaah haji yang layak melalui kos haji, kadar bayaran haji serta bantuan keuangan haji. Hanya 7 juta pengguna yang mempunyai peranti dengan liputan rangkaian 5G berbanding keseluruhan 49 juta pengguna rangkaian telekomunikasi. Kalau untuk liputan 5G adalah sangat-sangat penting bahawa
pengguna itu subscribe kepada plan 5G dan juga mereka mempunyai peranti mereka, handphone mereka adalah bolehlah sesuai untuklah kegunaan 5G. Iaitu sebablah bahawa kementerian telahlah bekerjasama denganlah syarikat telco dan jugalah menggalakkan mereka untuklah mempromosikan pakej ramah 5G di mana pengguna-pengguna juga boleh dapat beli peranti 5G dengan harga yang murah. Dalam pada itu, KKD terus komited memastikan jaringan jalur lebar terus diperluas terutama ke kawasan pedalaman. Tio menyatakan pelaksanaan rangkaian 5G oleh Digital Nasional Berhad di seluruh negara giat dijalankan secara berperingkat. Tumpuan kepada kawasan berkepadatan tinggi serta mempunyai aktiviti ekonomi berimpak tinggi. Menjelang monsun timur laut yang dijangka bermula Sabtu ini, unit udara JBPM kenal pasti 247 lokasi pendaratan pesawat di seluruh negara bagi memastikan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan cepat dan selamat. Kesiapsiagaan turut meliputi aset helikopter ambulan JBPM. Aset udara kita yang beroperasi secara total adalah sebanyak 5 buah di helikopter di mana 2 MI-17 dan 3 buah pesawat Agusta yang berpangkalan di Subang, di Bertam Pulau Pinang dan juga di Miri Sarawak. Baik, untuk makluman cuaca semasa, kita berlintas langsung dari Met Malaysia bersama pegawainya Nur Faha Abdul Halim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kembali bersama Met Malaysia untuk kita ikuti laporan cuaca pada petang ini. Melalui paparan carta angin permukaan, masih lagi rantau negara kita berada dalam keadaan stabil untuk sebarang aktiviti perairan. Namun demikian, keadaan angin pada ketika ini bergerak secara hal laju yang berkelajuan antara 10 hingga 30 km sejam di semenanjung Malaysia, termasuklah di Sarawak dan juga Sabah. Di sekitar Sabah, kelajuan angin yang dicapai adalah antara 20 hingga 30 km sejam dengan kedudukan angin yang bergerak dari arah timur laut ke bahagian timur semenanjung Malaysia dan juga pelbagai hala di sekitar negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, manakala dari arah timuran di sekitar Sabah dan juga Sarawak. Seterusnya, jika kita lihat melalui paparan imej satelit semasa yang menunjukkan litupan awan yang dicerap pada ketika ini lebih tertumpu di negeri Sabah khususnya dan juga di hampir keseluruhan tempat di seluruh semenanjung Malaysia, dan ini menyebabkan keadaan kelembapan yang tinggi ini mengakibatkan hujan dan ribut petir di beberapa kawasan, terutamanya tertumpu di sekitar utara semenanjung Malaysia dan juga pedalaman negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia. Untuk kita jelas kelihatan di sekitar semenanjung Malaysia, paparan imej gema radar kali ini menunjukkan hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di utara semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, pedalaman negeri Perak yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, khususnya di sekitar negeri Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka serta di barat negeri Johor ini dijangkakan akan mula reda menjelang awal malam nanti. Untuk negeri Kelantan dan Terengganu, keadaan hujan dari pagi tadi masih lagi berterusan di sekitar pesisiran pantai Kelantan dan Terengganu, dan kami menjangkakan keadaan ini masih lagi akan terus berterusan melibatkan kawasan perairan Tioman dan juga Samui ini sehingga ke awal pagi esok. Jika kita lihat di Sabah dan Sarawak pada ketika ini pula, hujan dan ribut petir dengan kelembapan dan intensiti yang agak tinggi lebih tertumpu di sekitar Sabah, terutamanya melibatkan bahagian Kudat, Sandakan Pantai Barat dan juga Tawau yang dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala di Sarawak, keadaan ribut petir telah pun muncul di bahagian barat Sarawak ini serta di sekitar Miri dan Limbang, dan kami menjangkakan hujan dan
di Bukit Petik ini masih lagi berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Kita lihat pula paparan numerika di jabatan kami yang menunjukkan ramalan cuaca menjelang malam nanti sehingga ke keesokan pagi, di mana keadaan kelembapan yang tinggi masih lagi tertumpu di sekitar utara semenanjung Malaysia, dan juga kami jangkakan menjelang tengah malam nanti keadaan hujan dari Bukit Petir berpotensi untuk berlaku di kebanyakan tempat, terutamanya bermula dari pantai utara semenanjung Malaysia sehingga ke bahagian Johor Barat, dan dijangkakan ia akan bermula sekitar tengah malam sehingga ke keesokan pagi, manakala di bahagian timur iaitu tertumpu di Kelantan dan Terengganu, keadaan hujan lebat berpotensi untuk berlaku menjelang lewat malam sehingga ke keesokan pagi juga. Untuk Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan dari Bukit Petir lebih tertumpu di bahagian pedalaman Sarawak, manakala di Sabah adalah jelas kelihatan di sekitar pantai barat dan juga Kudat, terutamanya lebih fokus kepada bahagian perairan negeri masing-masing. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebelum berpisah, sebarang maklumat cuaca terkini anda terus layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus ke laman sosial rasmi Met Malaysia untuk mengikuti perkembangan cuaca dan amaran terkini yang dikeluarkan oleh jabatan. Kita ikuti paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara sepanjang hari esok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semuanya di Shopee, Shopee 1111. Jualan hebat kembali lagi, jom beli semua. Dengan harga rendah, Shopee 1111 jualan hebat. Beli sekarang. Bila dah berusia, badan cepat letih. Jalan sikit pun dah mengat. Aktiviti banyak terbatas. Apatah lagi pergi ke masjid. Sejak saya minum Platinum Drink, Saya rasa lebih bertenaga. Alhamdulillah sekarang tak ada masalah dah. Aktiviti harian saya pun lebih lancar. Sehari sekali dah cukup. Ibadah saya pun lebih sempurna. Platinum Drink diperkaya pelbagai jenis buah dan herba semula jadi yang memberi tenaga tambahan berpanjangan. Pastikan reaksi baru beli. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Galak pemaju hartanah sedia panel tenaga solar antara paparan laporan dari Sarawak. Perinciannya bersama Bu Mawin. Terima kasih Sahi. Baik, kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Semua pihak memainkan peranan penting dalam melindungi alam sekitar. Menegaskan perkara itu, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, dengan perubahan iklim dunia kini, pihak kerajaan sahaja tidak mampu membawa perubahan positif. Justru penglibatan semua pihak adalah mustahak dalam menjadikan Sarawak lebih bersih, hijau dan sihat. Menepani situasi tersebut, Sarawak telah mengadaptasi penggunaan tenaga baru lebih bersih dan hijau sekaligus menjadikan Sarawak peneraju utama di wilayah ini. Ini termasuk dengan penggunaan tenaga hidrogen sebagai penggunaan bebas karbon, pengenalan tenaga hijau, pengurusan sisa buangan kepada tenaga serta penangkapan dan penyimpanan karbon. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Profesor Dr. Sim Kuhian pada Majlis Sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2023 di Dewan Undangan Negeri Sarawak.
Tambahnya lagi, usaha terbabit telah mendapat pengiktirafan daripada Kesatuan Eropah, Singapura dan Jepun. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi menggalakkan agar lebih ramai pemaju pembangunan hartanah tempatan menyediakan panel tenaga suria pada setiap projek perumahan yang dilaksanakan. Menterinya Datuk Seri Julahi Narawi memaklumkan ia penting selari dengan agenda kerajaan negeri untuk menjadi pemacu utama tenaga bersih sekaligus berupaya mengurangkan 800,000 tan pelepasan karbon menjelang 2030. Jelasnya walaupun kementerian tidak menetapkan sasaran untuk skim pemiteran tenaga bersih NEM di negeri ini, namun pihaknya bertekad untuk selari dengan Sabah dan Semenanjung Malaysia dalam penggunaan tenaga campuran yang boleh diperbaharui tersebut. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU antara Hornbill Networks Consortium Sdn Berhad, Solarvest Holdings Berhad dan Alliance Bank Malaysia Berhad di Kuching. MOU itu bertujuan untuk menjalin kerjasama bagi pemasangan solar panel dengan pengeluaran tenaga sebanyak 3.3 kW di bawah skim NEM oleh Sarawak Energy Berhad di projek perumahan Semariang Avenue Fasa 2. Sistem tenaga suria yang disediakan dijangkakan memberi penjimatan sehingga RM200 sebulan bagi setiap isi rumah. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan 83 notis saman atas pelbagai kesalahan dalam operasi bersepadu yang dijalankan di Jalan Oyak, Sibu malam tadi. Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan memaklumkan antara kesalahan yang dikesan tiada lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada lesen memandu tamat tempoh serta kesalahan teknikal termasuk pemasangan lampu HID dan nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi. Operasi ini turut disertai Jabatan Imigresen dan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK. Turut ditahan 3 warga asing terdiri daripada 2 wanita dan seorang lelaki yang didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1 dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 Akta 155. Manakala AADK Sibu pula merekodkan 3 kes melibatkan 3 lelaki tempatan yang positif syabu. Operasi bersepadu begini dapat dilaksanakan dengan lebih kerap, bukan sekadar dilaksanakan pada musim-musim perayaan. Sebab antara lainnya kelebihan apabila kita melaksanakan operasi bersepadu adalah kita boleh menyelaras penguatkuasaan di bawah bidang tanggungjawab agensi masing-masing. Ditemui semasa operasi tersebut, Datuk Ahmad Nazri berkata, operasi dijalankan di seluruh daerah hingga 30 November. Beliau turut menyeru semua pengguna jalan raya agar dapat memandu dengan berhemah dan mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan bagi mengelakkan berlakunya kemalangan jalan raya. Saudara, lebih setahun penubuhan pos kawalan sempadan PKS di Bario, ia ternyata memberi banyak manfaat kepada penduduk di kawasan itu, terutama dalam urusan permohonan PAS menyeberang sempadan PMS. Pemohon tidak lagi perlu mengembara beratus kilometer ke Bandaraya Miri serta berbelanja ratusan ringgit bahkan boleh mencecah ribuan ringgit semata-mata untuk mendapatkan PAS menyeberang sempadan yang hanya dikenakan bayaran RM20 sahaja. Baik ikuti laporan yang disediakan Rosalina Rosli. Bario, sebuah perkampungan yang terletak di pertengahan Tanah Tinggi Kelabit, begitu dekat dengan sempadan antarabangsa Kalimantan Indonesia. Justru, pergerakan rentas sempadan sudah menjadi lumrah penduduk Bario yang mempunyai hubungan tradisi atau pertalian keluarga dengan masyarakat di Kalimantan, begitu juga sebaliknya. Pengujudan pos kawalan sempadan di Bario dilihat penting dalam memudahkan pergerakan komuniti yang tinggal di kedua-dua kawasan sempadan. Fungsinya adalah untuk menyediakan PAS menyeberang sempadan kepada penduduk setempat di Bario. Keduanya adalah untuk kita menyelia jugalah pergerakan daripada masyarakat warga negara Indonesia yang masuk. Sejak diwujudkan pada April 2022 lepas, terdapat peningkatan permohonan PMS di pos tersebut. Tahun ini sahaja sebanyak 37 PMS dikeluarkan berbanding 16 pada tahun lepas. Dari segi pelaksanaan dan penguatkuasaan di Bario ini,
kita melihat isu kemasukan parti adalah amat-amat terkawal lah, dan juga pihak ketua kampung turut memainkan peranan lah dalam melaporkan sebarang pergerakan ataupun kemasukan secara haram daripada sebelah Indonesia. PKS Bario ketika ini beroperasi di Pejabat Mikro Kementerian Dalam Negeri di Pekan Bario. Pejabat Pos Kawalan Sempadan Bario dari segi perkhidmatan adalah daripada pukul 8 hingga pukul 5 petang setiap hari bekerja lah, daripada Isnin hingga Jumaat. Dari segi kekuatan pegawai, kita ada 2 orang pegawai immigration lah yang berkhidmat di sini untuk penerimaan PMS Pos Menyeberang Sempadan. Penubuhan PKS Bario serta kemudahan permohonan PMS dalam mengurangkan kesulitan yang dihadapi penduduk tempatan sebelum ini selain memudahkan urusan rakyat negara jiran. Kalau dulu susah betul nak dapat nak buat pas ni. Sebab kalau nak pergi Miri pun perlu kos yang tinggi. So sekarang ni ada kemudahan lah. Dekat Bario sudah ada menyediakan perkhidmatan pas untuk menyeberang sempadan. Terima kasih dengan kerajaan kita Malaysia kerana sekarang begitu mudah untuk kami melewati untuk pergi ke sempadan Indonesia juga melewat keluarga kami, dan juga senang untuk kami membuat pasport di sini cuma berharga RM20. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak berharap kemudahan di PKS Bario dapat ditambah baik bagi meningkatkan aspek kawal selia sempadan pada masa akan datang. Apatah lagi perpindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara di Kalimantan Timur pasti memberi kesan sosioekonomi terhadap kawasan sempadan Sarawak. Rosalina Rosli, RTM. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih. Sabah jalin kerjasama dengan Huawei Technologies untuk percepat inisiatif digital. Laporannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik Sahi, Kerajaan Negeri menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Huawei Technologies Malaysia Sendirian Berhad untuk mempercepatkan inisiatif transformasi digital negeri. Pemeteraian MOU itu disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor di Shenzhen, China. Datu Haji Ji dalam lawatan kerja 2 hari ke China bermula kemarin memberitahu perkongsian itu merupakan lonjakan signifikan ke arah masa depan digital Sabah. Jelasnya menerusi MOU itu, Huawei Technologies akan menyediakan khidmat perundingan dan nasihat dalam bidang pertanian, pembuatan pintar di bawah industri 4.0, pelancongan, perancangan bandar pintar, e-dagang, infrastruktur digital, ketersambungan inklusif dan kerajaan digital. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Huawei Technologies Simon Sun berkata, ketika Sabah meneruskan visinya untuk ekonomi digital yang berkembang maju, syarikat itu bersedia untuk menyokong pembinaan negeri pintar, inovatif secara digital dan mampan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Sabah, Datuk Zainuddin Aman, menandatangani MOU itu bagi pihak kerajaan negeri, manakala Simon mewakili Huawei Technologies. Sementara itu, Datuk Haji Ji mempelawa pelabur Cina untuk meneroka sekaligus membangunkan sektor pemprosesan makanan di Sabah menerusi konsep ekonomi biru. Beliau berkata kerajaan negeri akan melaksana konsep berkenaan yang memerlukan penggunaan mampan sumber laut untuk pembangunan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan selain meningkatkan pendapatan rakyat. Datu Haji Ji yakin industri itu mampu berkembang pesat memandangkan Sabah mempunyai pantai terpanjang dengan lebih 1,000 kilometer dan sesuai untuk ternakan ikan dan hasil laut lain. Beliau menyatakan demikian sempena Sidang Kemuncak Ekonomi dan Teknologi Cina Global Anjuran Institut Pembangunan Cina Shenzhen CDI dan Institut Strategik KSI untuk Asia Pasifik di China.
Sabah dijangka mengadakan persidangan antarabangsa ekonomi biru Februari tahun depan. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji berharap pelabur Cina mempertimbangkan peluang pelaburan dan perniagaan di Sabah dengan membangunkan hotel 5 bintang, pusat peranginan dan produk pelancongan lain. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah mengenal pasti kira-kira 6,000 hotspot banjir di seluruh negara sepanjang monsun Timur Laut MTL yang dijangka bermula bulan ini hingga Mac depan. Pengarah Bahagian Pengurusan Angkatan Ibu Pejabat APM, Dr. Muhammad Fazli Sardi berkata, APM bersama agensi lain akan memberi tumpuan di kawasan berkenaan khususnya dalam usaha memberi kesedaran kepada komuniti mengenai bencana banjir. Kita dah bersedia sepenuhnya dari segi logistik dan juga dari segi sumber manusianya. Sumber manusia masuk anggota dan sebagainya. Jadi ini contoh SISPA ini antara satu platform yang boleh kita gembling iaitu sumber tenaga yang kita ada untuk ketika menghadapi MTL. Dr. Muhammad Fazli ditemui media selepas Majlis Pentauliahan Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor SISPA Universiti Malaysia Sabah ke-9 2023. Terdahulu, mewakili Ketua Pesuruhjaya APM, Datuk Aminur Rahim Muhammad merasmikan pentauliahan ini, Dr. Muhammad Fazli mengajak pegawai muda APM menabur bakti sebagai pegawai pasukan Angkatan Pertahanan Malaysia di seluruh negara. Seramai 139 pegawai muda terdiri daripada pelajar UMS telah ditauliahkan dengan pangkat Lieutenant Muda PA setelah menamatkan latihan selama 3 tahun di UMS. Persidangan antarabangsa Agensi Kelayakan Malaysia MQA 2023 yang berlangsung 2 hari di Kota Kinabalu mampu meningkatkan lagi jaringan kerjasama dan perkongsian mengenai sistem pendidikan, seterusnya dapat menaikkan lagi kualiti pendidikan di negara ini. Persidangan 2 hari itu disertai hampir 350 orang peserta, terdiri daripada pakar jaminan kualiti, pembuat dasar, ahli akademik, pegawai bahagian jaminan kualiti Institusi Pendidikan Tinggi IPT. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Malaysia, Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, persidangan ini turut disertai pemain industri dari United Kingdom, Jerman, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Hong Kong, Taiwan, China dan Indonesia. Dapat meningkatkan lagi pemahaman mereka yang hadir ini tentang kepentingan kaedah pengajaran teaching and learning yang terkini dan juga berkongsi kepakaran dan juga segala bentuk kaedah untuk meningkatkan lagi corak pendidikan ataupun ekosistem pendidikan tinggi di negara kita. Dr. Azlinda ditemui media selepas Majlis Makan Malam Kebudayaan sempena MQA di Kota Kinabalu. Bersempena persidangan ini, pihak MQA turut menandatangani memorandum persefahaman dengan pihak Agensi Akreditasi Bebas dan Penarafan Kazakhstan dan Majlis Penilaian dan Akreditasi Pendidikan Tinggi dari Taiwan. MOU tersebut adalah untuk meningkatkan lagi sistem akreditasi pendidikan negara di samping menarik lebih ramai pelajar dari luar negara untuk datang menuntut di Malaysia. Lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM yang tidak berjaya memasuki institusi pengajian tinggi IPT digalak menyambung pelajaran dalam bidang kemahiran. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata, ini kerana kemahiran merupakan aset menyediakan diri menceburi dunia pekerjaan. Datuk Dr. Yusof berkata pembangunan pesat negara dalam kemajuan sektor industri dalam era menuju negara maju memerlukan ramai tenaga kerja mahir. Kita ada berbagai program di bawah kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan untuk membiayai pendidikan mereka. Jadi alasan miskin, tidak ada dana bukan lagi alasan. Kita ada berbagai-bagai sumber dana untuk membiayai pendidikan anak-anak ini. Datuk Dr. Yusof ditemui pemberita selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Sumbangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi tahun 2023 dan dana pengurusan PIBG di Sipitang.
Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Dr. Yusof merasmikan program penerapan pembuangan sisa secara lestari bersama pelajar sekolah menengah di Sipitang. Program anjuran Petronas Chemicals Group Berhad ini berjaya mengumpul sehingga 10 tan plastik. Kisah siswaza Universiti Sultan Zainal Abidin Unisza Haslina Kalang yang menerima khabar duka pemergian bapanya semasa majlis convocationnya mendapat perhatian daripada Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat Dun Apas. Ketua Wanita Gagasan Rakyat Dun Apas Maimunah Mahmud mewakili Ketua Bahagiannya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyantuni keluarga Haslina di kediaman mereka di PPR Taman Sri Bukit Tawau, seterusnya menyampaikan sumbangan kepada keluarga berkenaan. Ibu Haslina Kurniati Iskandar ketika ditemui menzahirkan rasa syukur kerana ramai pihak menghulurkan bantuan mempermudah urusan pengkebumian suaminya Allahyarham Kalang Tola yang meninggal dunia akibat strok. Terima kasih banyaklah dari pihak kami yang sudi menjenguk kami ni, kesian. Yang sudi melihat anak kami. Terima kasih banyak. Bagi Haslina, amanah terakhir Allahyarham bapanya untuk menjadi anak yang berjaya dan menjaga nenek, ibu dan 4 beradiknya yang lain akan digalas dengan sebaik mungkin. Ayah pesan banyak, ayah kata jaga mak, dia pesan jaga adik-beradik, jaga nenek, dia cakap jangan lupa orang yang banyak tolong kita masa kita susah, dia cakap jaga adik-beradik sampai berjaya, pastikan dia orang berjaya. Dia cakap ayah nak tengok anak-anak ayah berjaya. Dia cakap kalau boleh, tapi dia cakap kalau Allah dah berkehendak lain, dia cakap apa boleh buat. Dia cakap macam tu. So saya pegang semua ayah, amanah ayah. Sementara itu, Maimunah memberitahu bantuan yang disampaikan ini bagi membantu meringankan beban keluarga Haslina. Untuk keluarga ni, teruskan cita-cita, jaga ibu dan teruskan amanah ayah. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahih. Terima kasih, Rita. Laluan IBFC komited perkukuh reputasi selaku hub kewangan Islam terbaik di rantau Asia Pasifik. Perinciannya langsung dari Pulau Mutiara Laut China Selatan. Silakan Haji. Baik, terima kasih. Pusat Kewangan dan Perniagaan Antarabangsa Labuan IBFC terus mengukuhkan kedudukan serta reputasi perniagaannya di rantau ini sebagai hub kewangan Islam dan patuh syariah. Kecemerlangan itu turut seiring pengumuman Perdana Menteri menerusi Belanjawan 2024 yang memberikan pengecualian cukai pendapatan sepenuhnya selama 5 tahun bagi aktiviti perdagangan berkaitan kewangan Islam di Labuan mulai tahun taksiran 2024. Lebih 33 tahun beroperasi, Labuan IBFC kini berada di tempat ketiga di rantau Asia Pasifik. Pusat itu menawarkan pelbagai struktur perniagaan dan pelaburan kewangan berlesen konvensional termasuk kewangan Islam patuh syariah. Ketua Pengarah Labuan Financial Services Authority, Labuan FSA, Nik Mohamed Din Nik Musa, optimis sasaran itu boleh dicapai bagi merealisasikan hasrat Labuan hub kewangan Islam di rantau ini. Saya percaya bahawa insentif ni akan mencetuskan lebih banyak kegiatan transaksi yang akan patuh syariah. Landscape di Labuan ni akan berubah. Lebih banyak produk-produk baru secara Islam yang akan diterbitkan secara digital yang akan meningkatkan aset-aset kewangan Islam ke tahap yang lebih tinggi. Terbaru 2 token security patuh syariah yang pertama berjaya diterbitkan dan diperdagangkan dalam Bursa Maya pusat itu. Kini lebih 890 lesen perniagaan telah dikeluarkan kepada institusi kewangan di Labuan.
Hari Alam Sekitar Negara berlangsung meriah di Labuan dengan penglibatan lebih 130 pelajar dari 13 sekolah rendah di sini. Uniknya penganjuran tahun ini melibatkan pengisian memperkaya penggunaan bahasa Inggeris dengan kerjasama Persatuan Aspirasi Bahasa Inggeris Sabah. Kita memang melihat kepada keperluan generasi muda untuk kita didik, kita kaitkan dengan pengurusan ataupun pendidikan alam sekitar supaya kita ingin melahirkan generasi muda yang memahami dan pentingnya untuk kita menjaga alam sekitar. Kita membuat pengisian modul di mana kita berharap untuk membantu para murid supaya mereka mendapat kemahiran untuk berkomunikasi, tetapi apa pengisian yang mereka dapat daripada fasilitator adalah yang berbentuk alam sekitar. Penganjuran melibatkan kerjasama Petronas Chemicals Methanol Sdn Berhad bertujuan memupuk kesedaran alam sekitar dan tingkat tanggungjawab masyarakat. Khazanah alam ekosistem semula jadi perlu terus dipelihara atas dasar 80 sukarelawan pelajar sekolah sertai kempen pembersihan pantai dan pelepasan anak penyu di perkarangan pantai Pulau Rosukan Besar. Program anjuran Lions Club of Labuan Mandarin dengan kerjasama Jabatan Perikanan serta Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek Labuan, pelajar dari Sekolah Antarabangsa Labuan, SM St. Anthony dan SMK Taman Perumahan Berdaun terlibat. Ini memang salah satu program daripada Lions Club. Kami panggil kempen untuk environmentalnya. So kita panggil budak-budak sekolah supaya dia untuk menyemai kesedaran menjaga alam sekitar. Hampir 100 ekor anak penyu dilepaskan di pesisir pantai Pulau Rosukan. Inisiatif menjadikannya pusat pemeliharaan penyu dan hidupan marin. Akta Kebajikan Haiwan antara yang diberi penekanan pada program Hari Terbuka Taman Burung Labuan. Pengunjung didedahkan berkaitan kawal selia serta melindungi kebajikan khususnya dalam pemeliharaan dan perlindungan yang baik terhadap haiwan. Dia punya fungsi sebenarnya adalah bagi menjaga daripada penganiayaan haiwan untuk berlaku. So maksudnya bila ada satu kedai yang melakukan apa-apa perniagaan melibatkan haiwan hidup, dia perlu mendapatkan lesen daripada akta tersebutlah. Apa-apa kes pendarahan ataupun yang mengacau ganggu haiwan, kita akan jaga di bawah akta tersebut. Taman burung yang kini berusia 28 tahun menempatkan 355 ekor burung yang melibatkan spesies Borneo tropika dan spesies eksotik. Kita tumpukan di sini adalah dari segi pemeliharaan unggas, yang mana sebelum ini kita pernah membuat pelepasan burung pucung ataupun refuse night heron, yang mana ianya membiak secara semula jadi di Taman Burung. Kita ada tempatkan beberapa ekor penempatan itu di sini, dan selebihnya kita membuat pelepasan ianya di habitat asal iaitu di Sungai Kinabenua. Dengan itu sekian paparan dari Labuan. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih Haji. Banjir kilat di Pahang pulih sepenuhnya selepas 2 pusat pembinaan sementara PPS di Bentong ditutup sepenuhnya pagi tadi. Kesemua 17 penduduk terjejas banjir telah pulang ke kediaman masing-masing. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Banjir Negeri memaklumkan PPS ditutup adalah Balai Raya Kampung Semerting dan Dewan Serbaguna Kampung Lebu. 6 keluarga berlindung di PPS tersebut susulan hujan lebat berterusan menyebabkan beberapa kawasan ditenggelami air semalam. Genap seminggu pelaksanaan penamatan subsidi dan kawalan harga ayam. Tinjauan di Pasar Besar Kuantan Pahang mendapati tiada kenaikan harga dan kekal dijual RM9.40 sekilogram. Bayar je lah, tapi macam tahulah harga ayam sekarang okey kan. Dulu mahal, dulu macam beli dulu lah. Sekarang okey jugalah. Bagi saya sekarang ni, dulu ke sampai sekarang perbezaan tu tak banyak lah. Tapi bagi saya okey je. Tak ada masalah pun bagi saya. Harga naik ke, turun ke, yang penting yang berkelayan tu tak putus bagi untuk keluarga saya. Sebab keluarga saya besar. So harga tu bagi saya tak ada masalah lah macam sekarang ni.
Yang selepas dekat mahal meningkat tu mungkin bekalan ayam tu terhad. Dia patut turun lah harga kan. Sebab ayam ni hari-hari orang makan, orang menyaga-menyaga pun tak boleh lah nak jual mahal kan. Kalau boleh minta tolonglah, turunkanlah harga ayam ni. Di Mahkamah Magistrate Bentong, 2 lelaki mengaku tidak bersalah atas tuduhan bersubahat mencuri chip kasino bernilai lebih 4.6 juta ringgit di Pusat Perjudian Genting Highlands. Tertuduh Koi Boon Seng dan Hu Chi Chuang membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Dato' Naim Zainan. Mengikut fakta pertuduhan, mereka didakwa bersama 2 lagi rakan yang masih bebas menceroboh bangunan bagi mencuri 1,160 chip kasino milik Genting Highlands Berhad. Kesalahan didakwa dilakukan pada 28 Oktober lalu. Tertuduh dibenar dijamin RM8,000 setiap seorang. 10 Januari, sebutan semula kes. Berebut pelanggan jadi punca berlakunya pergaduhan melibatkan peniaga gerai makan di Kota Baru, Kelantan. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Rosdi Daud mengesahkan menerima laporan polis berhubung kes tular itu. Kejadian dipercayai berlaku di kawasan gerai makan laman Pasar Siti Khadijah. Walaupun kedua-dua belah pihak telah menarik balik laporan tersebut, pihak polis akan meneruskan siasatan. Pelaku akan ditangkap kerana telah menjejaskan keamanan masyarakat secara amnya. Orang ramai yang menyaksikan kejadian boleh menghubungi talian tertera. Perintah reman seorang wanita yang dipercayai membunuh seorang wanita warga emas yang juga rakan kongsi perniagaannya disambung seminggu lagi hingga 15 November ini. Perkara itu diputuskan Magistrate Nur Mazrini Mahmud di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu. Ia bagi membolehkan siasatan lanjut dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan setelah tempoh reman selama seminggu yang ditetapkan sebelum ini tamat hari ini. Wanita berumur 35 tahun itu ditahan pada 1 November lepas setelah mayat mangsa dengan 15 kesan tikaman ditemukan di dalam longkang tepi jalan besar di Kuala Berang. Ketua Polis Terengganu Datuk Mazli Mazlan memaklumkan siasatan awal mendapati mangsa sebelum itu menaiki kereta bersama suspek untuk ke suatu lokasi sebelum berlaku pertengkaran antara mereka. Mangsa dikatakan keluar dari kenderaan terbabit sebelum dilanggar suspek yang selepas itu bertindak menikamnya. Semuanya di Shopee, Shopee 11. Jualan hebat kembali lagi, jom beli semua. Dengan harga rendah, Shopee 11 jualan hebat. Beli sekarang. LKIM sedang mengenal pasti tanah dan kolam terbiar miliknya di seluruh negara untuk dibangunkan semula bagi projek ternakan akuakultur. Usaha ini bagi menyokong program sekuriti makanan pada masa depan. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata setakat ini projek akuakultur berkenaan telah dijalankan di 8 lokasi seluruh negara. Terbaru, 4 kolam terbiar dibangunkan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Dijangka beroperasi awal tahun depan. Projek dijalankan dengan kerjasama Persatuan Nelayan Kawasan dan pihak swasta. Di LKIM menyahut seruan ini, kita perkasarkan aquaculture hari ini dan kita akan menggerakkan ke semua aset yang kita ada, termasuk beberapa tanah kolam ternakan sebelum ini yang tidak diusahakan, akan segera diusahakan, termasuk di Bukit Malut, Langkawi, Pantai Merdeka di Kedah, Juru di Pulau Pinang dan juga di Badung, Kuantan, Pahang dan juga beberapa tempat lain. Beliau ditemui pada program jualan My Aquabest di Sungai Rambai. Pihaknya menyasarkan RM500,000 dengan nilai jualan diterima melalui program itu tahun depan. Indeks jenayah di Melaka naik 2.4% tahun ini. 1,177 kes direkodkan setakat bulan lalu berbanding 1,149 kes pada tahun 2022. Bagaimanapun, 812 kes telah diselesaikan tahun ini. Jenayah pecah rumah antara kes tertinggi. Macam biasa, jadi kita ke tempat-tempat yang ditinggalkan atau tempat-tempat yang mana
menjadi tumpuan, kita tingkatkan rondaan. Dan rondaan yang color lah kita akan aturkan. Tempat tumpuan ni sebenarnya di negeri Melaka ni tempat-tempat pelancongan itu menjadi tempat tumpuan kita ya. 4 anggota polis mengaku tidak bersalah atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah daripada seorang wanita sebagai balasan untuk melepaskan 2 lelaki yang ditahan kerana memiliki dadah Ogos lalu. Lance Corporal Muhammad Ikhwan Syafiq Muhammad, Corporal Muhammad Shah Samsudin, Alai Samsudin, Lance Corporal Muhammad Adib Hanizin dan Corporal Muhammad Ruzaini Firdaus Ismail dituduh berniat bersama meminta dan menerima rasuah lebih RM3,000 daripada seorang wanita. Suapan bertujuan membebaskan tahanan di Balai Polis Gemenceh Tampin kerana disyaki memiliki syabu. Mahkamah kemudian menetapkan wang jaminan RM3,500 bagi setiap tertuduh selain perlu melaporkan diri di Pejabat SPRM Melaka setiap bulan. Kes disebut semula pada 12 Disember ini. RM41.8 juta diperuntuk Kementerian Dalam Negeri bagi pembelian bangunan pangsapuri 72 unit di Johor Bahru untuk dijadikan kuartus Jabatan Imigresen Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perolehan pangsapuri yang dijalankan secara en blok daripada pembangunan hartanah Perbadanan Islam Johor itu dijangka dapat didiami dalam tempoh 3 bulan lagi. Kesemua unit akan dilengkapi perabot dan peralatan elektronik. Tangan yang bertugas di pintu masuk BSI yang 24 jam operasi itu yang mempunyai pengisian bilangan pegawai dan kaki tangan paling tinggi iaitu 1,116 orang daripada jumlah keseluruhan staf Jabatan Imigresen Johor seramai 2,858. Jadi kami harap usaha untuk menyediakan kemudahan perumahan untuk kaki tangan Imigresen Johor ini dapat mewujudkan tempat tinggal yang lebih selesa. Beliau hadir pada majlis menandatangani perjanjian pembelian secara en blok pangsapuri tersebut di Johor Bahru. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan watikah pelantikan 4 Ketua Perwakilan Asing ke Malaysia di Istana Negara. Ketua Perwakilan Asing berkenaan Duta Besar Jordan Dr. Ismail Maitah, Duta Besar Emirat Arab Satu Dr. Mubarak Said, Ahmed Bushaidi Al-Dahiri, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh Muhammad Syamin Ahsan dan Duta Besar Republik Czech Juraj Kordelka. Al-Sultan Abdullah juga berkenan mengurniakan watikah pelantikan kepada Duta Besar Malaysia ke Maghribi Syahbuddin Adam Shah. Hadir sama pada istiadat itu Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Alamin dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Muhammad Zain. Kajian semula persempadanan kawasan pilihan raya di Sarawak sedang berjalan. Di Sabah dan Semenanjung pula masing-masing akan bermula pada tahun 2025 dan 2026. Kajian mengenainya dilaksana SPR selama 2 tahun. Selepas tempoh itu, satu laporan yang mengandungi penemuan-penemuan ataupun findings SPR itu akan dikemukakan kepada Perdana Menteri. Jadi dalam proses itu banyak faktor akan diambil kira dalam kajian tersebut oleh SPR seperti yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Sama ada proportionality itu adalah berkesesuaian. Mungkin kalau kita membandingkan penduduk di Bangi, buat contohnya, lebih kurang 300,000 pengundi berbanding dengan mungkin Putrajaya yang way less, mungkin 30-40,000. Beliau memaklumkannya di Dewan Rakyat. Kolaborasi bagi meningkatkan kesedaran kita semula giat diperluas di kalangan pihak berkuasa tempatan PBT serta Pusat Pengumpulan Bahan Berkenaan. Jelas Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Kong Meng, kejayaan projek Careton yang diperkenal sejak tahun 2012 menyaksikan lebih 4,000 tan pak minuman terpakai di Kitar semula.
Pelibatan aktif masyarakat bersama PBT, Tetra Pak dan Nestle ini berjaya membina bumbung papan panel Poly AI daripada bahan kitar semula di lebih 400 rumah masyarakat orang asli seluruh negara. Kerajaan katanya menyokong inisiatif berimpak tinggi dalam pengurusan sisa pepejal negara selaras penubuhan Majlis Ekonomi Kitaran Nasional Ogos lalu. Inisiatif ini menggesa masyarakat memanfaatkan sisa, mengoptimumkan kitaran hayat produk serta meningkatkan penggunaan sumber bagi mengurangkan jumlah janaan sisa. Ngam menyatakannya ketika menyaksikan MOU antara Majlis Bandaraya Seberang Perai, Majlis Perbandaran Ampang Jaya dan Majlis Bandaraya Ipoh bagi memperluas projek sama tahun ini. Meraihkan ulang tahun ke-25 unit bahagian udara JBPM, orang ramai dijemput ke Pangkalan Udara Wilayah Utara Bertam Pulau Pinang pada 18 dan 19 November ini. Jelas Ketua Cawangan Operasi Udara JBPM, Roslan Aziz, pengunjung berpeluang mengenali aset udara milik bomba menerusi pelbagai demonstrasi istimewa. Selain pertandingan drone dan simulasi operasi menyelamat, pengunjung boleh cuba menerbangkan helikopter menggunakan simulator. Beliau ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Litar Antarabangsa Petronas Sepang SIC akan menyediakan pelbagai aktiviti sempena perlumbaan Grand Prix GP Malaysia yang bakal berlangsung dari 10 hingga 12 November depan. Ketua Pegawai Eksekutif Azhan Syariman Hanif berkata, ini bagi memberi kelainan kepada puluhan ribu penonton yang hadir menyaksikan perlumbaan paling berprestij dunia itu. Dari segi race, Tissot Sprint Race akan berlangsung pada hari Sabtu, dan juga kita ada lagi pelbagai aktiviti yang menarik yang telah disediakan seperti Hero Walk, Riders Fan Parade, Autograph Session, Pit Lane Walk dan sebagainya. Tambah beliau, jualan tiket bagi edisi kali ini juga amat memberangsangkan. Mencapai lebih kurang dalam 85% dari segi penjualan tiket. Memang kita kalau ikut trend, memang pembelian tiket ni memang lambat, last minute. Tapi Alhamdulillah pada masa sekarang jualan semakin hangat di laman sesawan kami untuk tiket-tiket kategori main grandstand, K1, F, K2, C2 masih lagi ada tapi quite limited sekarang. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu untuk rancangan Selamat Pagi Malaysia. Atlet memanah negara Muhammad Zarif Shahil Zulkifli diangkat sebagai olahragawan Universiti Putra Malaysia UPM 2023. Ini sebagai pengiktirafan atas pencapaian cemerlangnya di pentas antarabangsa. Menurut Zahir, anugerah pertama sepanjang kerjanya ini bakal menjadi tonik baru dalam misi memburu slot ke Olimpik Paris 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Berbahagia Datuk Profesor. Saya sendiri pun tak expect yang saya boleh menang olahragawan sebab kita tahu dekat UPM ni banyak atlet negara. Dalam planning coach, kemungkinan kita orang akan last qualifier dekat Turki. So yang tu saya rasa paling terbesar untuk tahun depan. Berilah hidayah. Beliau ditemui media di Majlis Anugerah Sukan UPM kali ke-37 2023 di UPM Sedang. Antara pencapaian tertingginya adalah meraih pingat emas dalam kejohanan Asia World Ranking Tournament bagi acara recurve individu dan 2 pingat emas di kejohanan Sukan Universiti ASEAN AUG 2022 dalam acara recurve individu dan recurve berpasukan. Anugerah olahragawati disandang atlet karate negara P. Maduri hasil pencapaian meraih emas dalam kejohanan kebangsaan MAKAF dan AUG 2022 dalam acara komite. Ayuh, kita meriahkan sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saksikan siaran langsung perasmiannya pada 11 November 2023, Sabtu 1.30 tengah hari hanya di TV1 dan rtmclick.rtm.gov.my. Perkembangan banjir di Perak setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir terus meningkat kepada 413 orang.
Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 4 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka melibatkan 2 daerah iaitu Hilir Perak dan Krian. PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan 162 penduduk daripada 50 keluarga. Manakala 97 penduduk daripada 33 keluarga ditempatkan di PPS PTI Langkap. Lagi 97 penduduk daripada 24 keluarga berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak di daerah Krian. Sementara itu, 57 penduduk daripada 19 keluarga berada di PPS Sekolah Kebangsaan Alor Pengsu. Di Alor Star, tinjauan mendapati ayam dijual pada harga antara RM7.40 hingga RM8.50 sekilogram, lebih rendah berbanding harga siling ditetapkan sebelum ini. Minggu depan sebelum tarik subsidi, dia ada RM7.07. Apabila pagi lepas tarik malam tu, pagi besok jadi RM7.04. Agak runcit dan borang sama. Hari ni punya agak RM7.04. Macam ayam banyak. Mungkin tak naik. Dia bukan sebab subsidi. Dia kalau ada subsidi ke, tarik subsidi ke, itu tak ada masalah. Apabila barang banyak, dia kurang sebutan orang ramai beli ayam, dia akan turun harga. Terima kasih dekat Perdana Menteri pasal tarik subsidi, barang-barang akan murah lagi. Harga ayam ni okey je. Saya beli dekat kecil kat Tesco Magung. Memang selalu beli kat sini, hari-hari beli kat sini. Selalu beli 5 ekor macam tu je. Mai beli ayam ni untuk nak raya lah Deepavali. Tapi saya tengok harga dia okey lah RM7.40. Lepas tu dia bersih semua, dia potong, dia bagi okey lah semua. Jadi kita beli bawa balik pun kita puas hati lah. Saya ingat harga patut lah RM7.40, tak mahal lah. Orang miskin pun boleh makan lah. Bahtera Langkasuka, galeri terbaru di Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara yang dibuka Julai lalu. Terletak di Gunung Krian, Alor Star, hingga kini 150,000 pengunjung hadir untuk melihat secara dekat permainan bertemakan maritim. Firdaus Mokhtar ada laporannya. Kanak-kanak yang hadir ke galeri Bahtera Langkasuka pasti teruja dengan permainan menjelajah sains dalam laut. Galeri terbahagi pada 2 zon, Laksmana Pintar untuk kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun dan Nakoda Cilik dihaskan bagi kanak-kanak 1 hingga 6 tahun. Mereka berpeluang mendalami aktiviti penarik secara interaktif. Fokusnya merangsang keseronokan belajar, menimbulkan minat dan memacu perkembangan minda kanak-kanak. Galeri ini khusus untuk kanak-kanak di bawah 12 tahun ke bawah. Galeri ini dijenamakan sebagai Galeri Bahtera Langkasuka. Kita terapkan elemen-elemen tempatan. Bahtera Langkasuka ni kan kawasan wilayah utara ni memang terkenal dengan maritim. So konsep galeri kanak-kanak kita berkaitan dengan maritim yang kita terapkan dengan elemen budaya tempatan. Bahtera Langkasuka. Langkasuka itu sendiri mencerminkan kerajaan negeri Kedah kuno dulu. Bahan pameran bercirikan literasi digital, bersesuaian trend terkini, berteraskan konsep perkembangan kognitif kanak-kanak. Bahan serta aktiviti juga direka khas bagi tujuan keselamatan, khasnya bagi pelawat cilik. 10 fasilitator sedia membantu pengunjung. Ini merupakan Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara yang menempatkan galeri-galeri yang beri pengetahuan sains dan juga teknologi di sini. Firdaus Mokhtar, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.